Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada penonton bebasnews.my. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada beberapa jam lagi sebelum Malaysia membuat penentuan siapakah yang mereka akan pilih untuk mewakili mereka di Dewan Parlimen dan seterusnya mewakili mereka di peringkat Parlimen, dan juga siapakah ataupun parti manakah yang akan membentuk kerajaan dan sebagainya. So, malam ini merupakan saat yang sangat menarik kerana Bebas News membawa dua orang pakar dalam bidang masing-masing. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya, Dr. G. Manimaran, bekas wartawan editor berpengalaman dan kini merupakan seorang penganalisis pilihan raya yang menjadi rebutan, doktor. Selamat datang, doktor. Terima kasih. Doktor sihat, Okey, tapi tak tanding lah. Tak tanding, confirm, Dia tak jadi rebutan. Okey. Terima kasih, Dr. G. Manimaran. My ex-boss, tuan-tuan dan perempuan, ketika saya di utusan, Dr. G adalah saya punya editor, tapi kemudian Dr. G mengambil keputusan untuk melanjutkan pelajaran dan sebagainya. Sehinggalah kita dapat bertemu beliau pada malam ini sebagai seorang penganalisis pilihan raya yang saya sebut tadi menjadi rebutan di mana-mana. Dan di sebelah kiri saya ini adalah seorang penganalisis politik yang otai, tuan-tuan. Siapa tak kenal saudara ataupun Pak Yahya Ismail, orang yang sangat kritikal dalam penulisannya, menghasilkan banyak buku-buku mengenai politik tempatan. Jadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, Bebas News sangat berbesar hati kerana saya sendiri secara personal sangat berbesar hati kerana diapit oleh dua orang pakar yang kita tunggu-tunggu kupasannya. Baik, tuan-tuan mungkin bertanya apakah tajuk kita pada malam ini? Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita membawa satu tajuk yang sangat signifikan dengan apa yang berlaku, iaitu kita akan membicarakan tentang kematangan politik ataupun kematangan pengundi yang akan membuat ataupun membuang undi tidak berapa jam, tidak berapa lama lagi. Baik, saya ingin tujukan soalan pertama kepada Dr. G. Manimaran, jejaka rebutan Melaya ketika ini. Doktor, kita telah pun masuk ke tahun 2022. Negara telah melalui pelbagai proses pilihan raya dan sebagainya. Dan sekarang ini satu dunia menantikan sejauh mana kematangan para pengundi kita. Semua tengah memasang mata, badan-badan periksikan tengah memasang mata, badan-badan penganalisis semua tengah memasang. Sejauh mana Malaysia mampu membuat keputusan yang orang kata apa, matang, kan? Satu keputusan yang bijak, yang tepat. Doktor sebagai orang yang membuat banyak analisis, menulis buku dan sebagainya, bagaimana doktor melihat sejauh mana kematangan pengundi Malaysia? Silakan. Terima kasih, saudara. Ya. Lama tak ada jumpa. Lama lah. Dah 2 tahun. Ya. Okey. Saya melihat bahawa kita ini dari segi saya sebut pilihan raya demokrasi, kita semakin matang. Okey. Itu kita kena akui. Pilihan raya makin matang atau bagaimana? Rakyat kita semakin matang. Rakyat semakin. Sistem kita menjadi semakin kompleks. Okey. Kalau mungkin Pak Ayat nanti boleh semua juga. Kalau kita mengambil tahun pilihan raya pertama kita selepas merdeka tahun 59, lepas tu sampai sekarang kita ada 14, ini ke-15. Saya melihat dari sudut kematangan rakyat, khususnya pengundi, kita boleh kata semakin matang. Okay. Sebab tu kita melihat perubahan yang berlaku 2018. Dulu kalau kita kata 20-30 tahun, kita kata termasuk PM katalah kan, kalau kita letak songkor pun boleh menang. Ya. Tapi itu dah tak jadi. Ya. Semakin orang terbuka.
benda ni berlaku tahun 1990. Walaupun peringkat awal kita pernah ada pembangkang, negeri pembangkang, Kelantan, Terengganu, 59, 64 semua tu. Pembangkang yang kuat di Penang, Pulau Pinang, di Perak dan sebagainya. Kemudian tapi 90 kita melihat gelombang kedua yang negeri rakyat, sebuah negeri boleh buat keputusan. Menggantikan satu parti dengan parti lain. Jelas, itu kita jelas. Yang paling orang boleh ingat sampai sekarang daripada 1990 lah, Kelantan. Dah 30 tahun. Dua generasi sebenarnya. Kemudian tu selepas 2008, 5 negeri jatuh. Dan 2018, selepas 10 tahun, kita melihat kerajaan pusat berubah tangan. Orang sanggup. Tapi sekali ini saya melihat, besok kita akan melangkah ke pusat pengundian hari sebenar, pengundian polling day untuk pilihan raya ke-15. Saya melihat satu perkara yang sangat jelas ialah, yang saya sendiri terkejut bila saya sembang dengan pelbagai kaum. Saya melihat bahawa inilah tsunami rakyat, bukan lagi tsunami Melayu, tsunami Cina, tsunami India. Besok akan berlaku lagi tsunami rakyat. Saya melihat ada pihak yang datang secara terbuka. Dulu masa saya di estate, pengalaman saya ataupun masa kita mula kerja di utusan, kita melihat orang suka untuk bercakap tentang pilihan raya. Siapa dia nak pilih? Seolah-olah dah set. Bukan set, dia takut. Rahsia. Hari ni tak ada rahsia. Dia open. Hari ni kalau kita pergi kedai makan, minum, kita boleh dengar sebelah tu dia nak undi siapa. Walaupun orang kata undi di pusat mengundi itu rahsia, sekarang undi itu tak rahsia. Sebab tu orang kata, oh saya undi, orang akan tahu. Actually bukan, orang pergi SPR pergi cek. Yang bercakap di kedai kopi ni sebelah-sebelah office pejabat, di pejabat dia tahu. Cara kita bercakap dah tahu siapa. So saya rasa mereka dah matang bercakap secara terbuka. Terbuka membicarakan politik. Walaupun dalam 21 juta pengundi itu lebih kurang 6 juta tu ahli parti. Tapi bagi kita bukan ahli parti, dia bebas. Tapi dia bercakap secara terbuka. So saya melihat secara, saya kata dia cross the board, melihat bahawa saya semalam pergi Bagu, Hitam Johor. Kemarin saya pergi Negeri Sembilan, beberapa hari lepas pergi Utara. Bermaksud saya melihat generasi muda, orang muda menyertai parti, bercakap secara terbuka. Ada yang pelbagai parti itu pekerja datang makan satu meja. Kematangan itu semakin baik. So besok kita nak melihat kematangan di peti undi itu. Saya melihat besok akan berlaku ada satu saya kata tadi tsunami rakyat. Yang saya tak sangka benda ni berlaku, sebab ini semua adalah peringkat-peringkat mematangkan kita. 1990, 2008, 2018, kita sekarang masuk satu peringkat kematangan yang lebih baik ke arah pilihan raya demokrasi. Saya nak sentuh pasal tsunami rakyat yang dijangka berlaku beberapa jam daripada malam ini tu. Apa yang doktor maksudkan dengan tsunami rakyat? Dulu kita faham masa ketika PH berjaya membentuk kerajaan, kita anggap ia satu tsunami politik apa sebenarnya. Tapi kali ini doktor mengungkap satu benda pertama yang saya dengar ni, tsunami rakyat. Sebab ini semuanya wujud parti gabungan yang pelbagai yang tak pernah kita saksikan dalam sejarah. 2018 dua parti, kita bercakap dua parti sistem, sistem dua parti. Dulu kita tak ada BN, kita tak ada parti yang gabungan yang lawan, tapi ada gabung pembangkang tapi tak ada ikatan. Lepas tu jadi dua, sekarang jadi 4, 5, Sabah dan Sarawak semua tu. Itu membawa kepada kita sukar untuk membuat siapa mereka nak sokong. Betul. So mereka akan menyokong daripada isi hati. Dia tak disenomo lagi racial divide. Bukan lagi pembahagian ikut kaum dan agama. Walaupun ada setengah pihak gunakan agama dan kaum dalam kempen mereka. Sampai semalam kita melihat semua tu. Saya melihat sekarang keputusan rakyat ialah besoknya keputusan akhirnya akan membawa perkara itu. Itu yang kita dalam kita punya bicara yang sebelum ni kita bercakap dengan hang parlimen semua itu. Hang parlimen semua itu akan membawa perkara itu. The cross board merentasi
lapisan masyarakat. Yeah. So that's why saya kata, walaupun orang kata orang Cina tak pindah, berubah lagi, orang Melayu tak berubah, orang Cina, India tak berubah, saya kata itu semua kita letak tepi. Kita pergi kepada tsunami, the big picture lah, gambaran yang lebih luas. Mereka sangka membuat perubahan ke atau dan sebagainya, biasanya kita dapat melihat sebab kita ada banyak gabungan. Pilihan untuk rakyat tu banyak di atas meja. Itu saya bawa kepada rumusan tsunami rakyat. Itu satu mukadimah yang sangat menarik. Kita mula mendengar satu perkataan, esok Dr. J. Manimaran menjangkakan akan berlaku tsunami rakyat. Baik, kita pergi pada Pak Ya, orang yang sangat berpengalaman, berpuluh tahun melihat perkembangan politik tanah air. Pak Ya sendiri saya percaya telah membuang berapa kali undi dah, dan banyak kali. Dan Pak Ya juga secara dekat menganalisis politik tempatan sebelum ini dan sehingga sekarang saya percaya. Baik Pak Ya, tadi Dr. J. Manimaran mengatakan bahawa beliau percaya bahawa kematangan pengundi setiap sehingga kan beliau menjangka bahawa esok akan berlaku satu yang dipanggil gelombang ataupun tsunami rakyat. Baik Pak Ya, sebagai orang lama otai yang dah melihat banyak kali pilihan raya, bagaimana Pak Ya melihat kematangan pengundi kita? Saya rasa kali ini mungkin ada semacam kata doktor tadi, ada tsunami rakyat untuk membuat keputusan. Dan bila kita cakap tentang hal ini, saya teringat pada satu election atau pilihan raya Sabah tahun 1976. Pada waktu itu pihak Kuala Lumpur tidak begitu senang dengan sikap Tun Mustafa Usno yang agak tidak mahu, kita kata, tunduk sedikit sebanyak pada kemahuan Kuala Lumpur. Tahun 76 76. Oh, dah 46 tahun sampai muda itu. Jadi pada waktu itu pihak Kuala Lumpur sudah panggil Datuk Haris Saleh Berjaya. Sebelum Berjaya dia ditubuhkan, dia masih dalam USNO. So dia dipanggil ke Kuala Lumpur dan Tun Razak bagi tahu, dan juga ni Ghaffar Baba bahawa you kena buat parti baru. Untuk saya ulang balik. Masa tu USNO Tun Mustafa dia tidak begitu favor dengan Kuala Lumpur. Jadi Tun Razak ketika itu memanggil Datuk Haris yang juga orang dalam USNO, untuk membentuk parti baru. Jadi panggil dia disuruh buat parti baru. Jadi bila bagi buat parti baru, Datuk Haris tadi berkata lebih baik panggil Tun Fuad Stephen. Dia lebih senior dan dia juga dianggap sebagai orang di Sabah, dia panggil Guang Xiu tu macam ketua paramount ruler of Kadazan. Jadi bila mereka datang berunding tubuh parti baru Berjaya. Maksudnya serpihan daripada USNO. Tiada serpihan, yang ada jati yang lain. Untuk menentang USNO. Jadi nanti ada pilihan raya 1976 berlaku pilihan raya Ningli Sabah. Dan pada waktu itu nak jadikan cerita, satu kumpulan pengundi-pengundi muda didaftar pada waktu itu. Jadi keputusan pada waktu itu Berjaya dapat 28 kursi dan USNO 20 kursi. Itu. Jadi kemenangan Berjaya itu sebenarnya daripada kumpulan pengundi baru muda. Itu dia, itu yang cerita dia. Jadi sebab itu lepas tu timbul masalah mereka cuba bawa perkara itu ke tengah, iaitu ke pihak kepada tuan yang terutama lah. Itu dia sudah jadi court case apa semua tu. Tapi walau bagaimanapun akhirnya Berjaya Berjaya menumbangkan
tumbang lah. Artinya USNO tumbang. Ya. Itu cerita dia. Jadi di situ artinya pengundi muda ni inilah yang membawa perubahan. Menarik tu fakta dia. Itu dia. So saya masih ingat itu. Jadi sekarang kita mesti ingat umur 18 tahun dah boleh jadi pengundi. Dan dia orang lebih kurang 6 juta lebih. Ini 6 juta lebih. Dan orang ini kita mesti ingat mereka ini terdedah kepada berbagai perubahan dengan internet lah dan segala macam. Apa yang berlaku di negara lain, di Arab Saudi, di Middle East dan segala macam, cuma mempengaruhi mereka, pemikiran mereka. Dan orang ini kebanyakan sudah ada, kita kata ada pelajaran. Tidak macam tahun 50-an, 60-an begitu. Macam doktor kata, letak songkok pun boleh menang. Ini tidak. Jadi mereka sudah berfikir. Jadi pada pandangan saya, grup inilah, generasi muda ini, yang akan menentukan nasib pada besok hari. Yang geng lama ni, yang Toto UMNO, barangkali dia dengan UMNO lah. Tapi saya rasa oleh sebab sudah berlaku perubahan pemikiran para pengundi semua bangsa pada PRU 14 yang lalu. Itu dia. Jadi hanya satu isu dia membuat jatuh UMNO yang berkuasa 61 tahun. Iaitu Najib Razak korup dan segala macam. Itu saja. Itu. Jadi kalau satu lagi kita lihat bila BN jatuh pada PRU 14 hanya atas dasar satu isu, iaitu korupsi nombor satu. Dan korupsi ini pula bagaimana kita lihat bahawa bagaimana Tun Mahathir boleh bekerjasama dengan orang yang pernah dia letak masuk dalam penjara. Jadi bermakna bila ada satu isu yang kita kata yang menggugat seluruh rakyat, semua akan bersatu. Jadi situasi hari ini dah lain. Sebab kita kata grouping parti-parti nasional lain, dia bukan atas ideologi lagi, tidak ada. Siapa sangka misalnya kita kata PAS boleh bekerja sama dengan bersatu. Wah, Mahyudin pernah kata PAS ni parti ajal sesat. Tapi dari segi the practical politiknya itu dia kena kautim. Itu dia. Dan siapa sangka Mahathir yang dulu bersama dengan bersatu boleh keluar dan lainnya tu dan buat satu parti yang lain. Dan PH Anwar takes over PH. Dan dia juga melihat ini suatu peluang yang paling baik. Sebab kepada mereka yang saya tengok secara psikologi dan lain, hanya satu orang saja yang para pemimpin pembangkang tidak dapat mengatasi dari Mahathir. Tapi bila Tun Mahathir sudah memimpin parti yang baru dan segala macam, this is the turning point. This is the turning point. Jadi walau bagaimanapun, pada pandangan saya lah, melihat daripada segi perkembangan hari ini, saya rasa masih tidak ada satu parti yang paling dominan. Okey, baik. Pak Yah tadi memberi satu analogi yang sangat menarik, membawa kita balik ke tahun 1976. Ini satu, ramai orang lupa ni. Terima kasih Pak Yah kerana bagi satu fakta ni, bagaimana pertumbuhan di antara kerajaan federal dan juga USNO yang ketika itu diketuai oleh Otai Sabah, iaitu Tun Dato' Mustafa. Di mana Pak Yah tadi berkongsi dengan kita gelombang pengundi muda ketika itu. Ini way back in 46 tahun yang lalu. 46 tahun lalu. Maknanya dah nampak bahawa pengundi muda memang boleh memberi perubahan yang sangat signifikan dalam politik. Baik, Dr. G, tadi kita dah dengar contoh bagaimana USNO tumbang disebabkan pengundi muda ketika itu.
Dan kali ini, untuk sekian kalinya, 18 tahun automatik menjadi pengundi. Persoalannya di kalangan circle Dr. G lah, penganalisis politik dan sebagainya. Adakah ini juga satu benda yang membuatkan semua orang sukar berjangka kerajaan mana yang akan dibentuk ataupun siapa yang akan menang? Pola umur 18 ni, pengundi muda ni, adakah ia membuatkan semua orang pening siapakah yang mereka akan pilih? Sebelum saya nak jawab soalan itu, ada satu dua perkara yang saya nak menyokong ataupun sambut Pak Yah punya. Kali pertama, saya melihat dalam 4 tahun lepas, populariti mana-mana parti tidak kekal selama-lamanya. Ada kalanya kita kata Tun Mahathir tinggi, tiba-tiba meredah. Lepas tu kita ingat Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin naik kekal sampai beliau kata kalau menang Sabah, pilihan negeri Sabah September 2020, immediately dia akan adakan pilihan umum. Benda tu tak jadi. Covid, populariti beliau jatuh. Anwar yang di masa tu 18 yang dia kata tinggi, Pakatan Harapan pun menjunam. Dapat kita Perdana Menteri ketiga, naik tiba-tiba menjunam. Tak ada satu parti yang populariti yang kekal. PH semua. PH 22 bulan dulu at one time very jatuh. Kemudian awal tahun ini ada sampai ini cerita luar, cerita di lapangan. Yang Anwar Ibrahim banyak kata ramai selepas PH kalah banyak pelarian kecil secara berterusan daripada Seminye, Tanjung Puai, PI semua tu, Cameron Island. Dan sampai ada pandangan kata Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim kena tinggalkan politik bagi pada orang muda. Dan hari ini tiba-tiba benda tu berubah. Dalam 3 bulan semua tu berubah. So kita melihat tu. Kemudian satu lagi Datuk, Pak Yah, sebagai orang lama saya juga kali ni melihat parti ni, politik ini macam parti politik yang sangat macam tiada pendirian, kesopanan politik. Hari ni dia kritik rasuah, besok berpeluh. Hari ni kata dia rasuah balik, besok berpeluh. Kita sebagai rakyat biasa, siapa kita nak pilih ni? Itu sebab mungkin orang muda sekarang saya lihat hari ini tsunami, saya kata dari semua dia kata we want to make a decision on this, contoh. So balik kepada dari soalan yang orang muda. Saya rasa orang muda ni satu lagi sangat menarik. Actually walaupun tahun 2019, Julai 2019 Parlimen luluskan undi 18 dan automatik. Actually dengan belakang ni, dia kata parti politik ramai tak suka benda tu. Mulut saja kata suka, hati berdebar. So bila nak dilaksanakan, tiba-tiba walaupun dia tangguh banyak kali dan laksanakan 15 Disember 2021 yang lepas. Ada yang cepat nak laksanakan pilihan raya kecil dan semua tu, dan pilihan raya itu semua tak bersedia. Tapi tak ada pilihan. Bila mahkamah kata kena laksanakan, tak ada pilihan. Di peringkat awal banyak parti, semua parti yang menyokong masa tu dia tak bersedia untuk sahut kehadiran pengundi muda ini. So hari ni saya lihat pengundi muda, saya tahu sekurang-kurangnya 2/3 akan keluar mengundi besok. Satu lagi saya tengok pengundi muda ni dari segi psikologi lah, dia orang ni idealisme tu lebih. Dia orang dia idealisme lebih kerana dia terlalu terdedah kepada berbagai unsur budaya luar yang datang ni. Apa yang berlaku di kata-kata negara-negara lain. Generasi muda yang memprotes jatuh kerajaan. Itu semua. Macam di Indonesia ada apa macam sekarang ni. Di Indonesia sekarang sedang kalah kabut. Untuk ini Jokowi menghadapi cabaran ini daripada mahasiswa di berbagai tempat, lepas tu golongan tani dan segala macam sudah protes. Jadi ini mempengaruhi generasi muda. Jadi saya rasa kali ini
kali pertama dalam sejarah politik di Malaysia, generasi muda 18 tahun boleh mengundi. Dan mereka pula mengundi dalam situasi di mana kita kata media sosial ni sudah menjadi satu kiblat. Ada juga ini satu kita kata pisau lah. Yang paling penting untuk mereka guna. Ya. Jadi dengan demikian criss-cross idea tu datang. Berbagai itu sebab banyak firma-firma tinjauan umum mereka juga kali pertama merasakan bahawa sukar untuk menentukan persepsi sentimen tu. Dia dulu kalau seminggu 2 minggu sebelum pilihan kita nampak jelas parti mana nak. Betul. Kali ni benda tu dari payah kata gelombang online itu yang bawa ni ubah bukan setiap hari, setiap jam. Ya, betul. Pagi lain, petang lain, petang lain, malam lain. Betul. So tinjauan ini boleh gagal dia ketetapan bacaan. Ketetapan untuk orang kata kalau biasa kalau tinjauan dari segi kualitatif kuantitatif kajian, kalau sampling tu tepat, biasa keputusan akhir tu tepat. So kali ni mungkin benda tu kerana tinjauan umum golongan muda ni yang terdedah kepada isu-isu yang pelbagai setiap jam, setiap masa, setiap saat. Hari ni kita tengok video lain, lepas dalam 1 jam kita tengok video lain. Benda tu boleh mengubah keadaan. Okey, Dr. G, saya nak tanya. Kita sekarang tadi kita bercakap tentang bagaimana kerisauan parti politik tentang anak muda ni. Saya nak tanya Dr. G, pandangan Dr. G, adakah sentimen anak muda, undi anak muda, kita cakap tadi anak muda dia lebih terdedah pada itu, dia akan melenyapkan fundamental pengundi yang sebelum ni yang bercakap tentang agama, tentang kaum dan sebagainya. Anak muda ni, adakah mereka masih lagi akan bercakap tentang itu, ataupun benda tu boleh dikata kebaikannya? Tadi kita banyak cakap seolah-olah macam anak muda ni negatif lah, terdedah itu sekian. Adakah kelebihan anak muda pula mereka dah tidak akan bercakap dari sudut kaum, dari sudut agama yang sebelum ni mak bapak dia orang ni duk bercakap. Benda tu akan berubah. Kita takkan dapat pengundi yang setia sepanjang masa. The loyal supporters akan berubah. Macam dulu ibu bapa kita, dalam dia tahulah siapa dulu dia mengundi itu, dia akan mengundi daripada awal sampai akhir. Kali ini benda tu berubah. Benda tu dah loyal no more. Kalau di mana kita di loyalty di tempat kerja dah tak ada kan. Macam juga sekarang pekerja tak loyal, tak setia kepada majikan. Hari ini dia besok dia keluar. Dia jadi begitu. Parti politik sebab tu tadi kata kematangan mereka, benda-benda ni orang muda dan isu semua tu akan menjadikan mereka lebih matang untuk membuat keputusan sendiri. Sukar untuk dibaca. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah setengah jam langsung. Untuk penonton sekalian, kita ada lintas langsung. Bukan lintas langsung lah, maknanya siang tadi selepas solat Jumaat, wakil kita ada membuat tinjauan di sebuah kawasan yang dianggap antara paling panas menjelang PRU ini, menjelang pembuangan undi, iaitu di P107 Sungai Buloh, kawasan yang menyaksikan bagaimana Khairi Jamaluddin akan cuba untuk memenangi hati pengundi di Sungai Buloh, walaupun beliau tahu ia merupakan kubu kuat PKR, di mana PKR memenangi kawasan tersebut pada PRU 14 dengan majoriti 26,000. Jadi mampukah Khairi memecah tradisi itu, mendapatkan kembali majoriti dan seterusnya memenangi P107? Baik, kita ada wakil kita di Sungai Buloh yang membuat tinjauan ketika selepas solat Jumaat tadi. Kita saksikan saja. Okey, saya Razak Nazri daripada Bebas News melaporkan
hari ini di kawasan Parlimen P107 Sungai Buloh, iaitu hari terakhir kempen sebelum PRU 15 akan membuka gelanggang untuk pengundian besok hari Sabtu. Pengundi di kawasan ini seramai 158,000 lebih. Berbanding sebelum ini PRU 14 adalah seramai hampir 100,000. Dan pada pengundian kali ini 9.25% adalah kalangan belia berumur 18 hingga 20 tahun. Kita nantikan apakah keputusan yang akan dilakukan oleh pengundi muda, sama ada memilih calon heavyweight Barisan Nasional Khairi Jamaluddin ataupun calon Pengantar Harapan V. Ramanan yang akan bertanding dengan lagi 5 lagi calon besok. Kita nantikan keputusannya malam esok. Siapakah yang berjaya menawan parlimen milik PKR ataupun PH sebelum ini, iaitu V. Siwarasa. Kita nantikan malam esok. Okey, kembali kita sekali lagi dalam perbincangan yang sangat menarik menjelang beberapa jam sebelum Malaysia menentukan siapakah yang mereka pilih. Baik, terima kasih saudara Razak di Sungai Buloh. Tadi kita dah dengar bagaimana dia menceritakan bahawa pertambahan pengundi daripada 90,000 pada PRU 14 kepada lebih 150,000 pada PRU kali ini. Maknanya lebih 150,000 pengundi. Kalau mereka keluar semua, mereka lah yang akan menentukan sama ada Khairi Jamaluddin daripada Barisan Nasional ataupun saudara Ramanan daripada Pakatan Harapan dan juga beberapa calon perikatan dan bebas yang lain. Siapakah yang akan menjuarai pertandingan ataupun perebutan do or die battle di Sungai Buloh. Baik, kita kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang pada yang baru masuk dalam siaran kita hari ini, malam ini, di sebelah kanan saya adalah penganalisis pilihan raya jejaka rebutan Melaya, Dr. G. Manimaran, dan juga di sebelah kiri, siapa tak kenal penganalisis politik tanah air yang cukup hebat, iaitu Yahya Ismail ataupun Pak Ya. Baik, jangan lupa, malam ini kita ada 2 sesi. Selepas sesi ini kita ada 1 lagi sesi. Siapakah tetamunya? Tuan-tuan kena tunggu. Baik, Pak Ya. Tadi kita dah bercakap tentang topik kita pada malam ini adalah kematangan. Dan sudah tentu kita tak boleh underestimate pengundi muda. Walaupun ada yang mengatakan mereka mentah, mereka terdedah kepada here and there apa semua. Tetapi apa yang berlaku dalam peristiwa 1976 seperti yang Pak Ya sebut telah menunjukkan bagaimana kuasa anak muda telah mengubah geografi ataupun landscape politik di negeri Sabah. Baik, Pak Ya, kita ketepikan sikit bab faktor pengundi muda. Bab faktor pengundi, bukan kata pengundi tua, maknanya pengundi yang ni lah, yang dah pernah mengundi sebelum ni. Adakah persoalannya? Macam tadi Pak Ya kata, dulu kalau letak songkok pun orang undi. Kan, letak kayu pun kalau dia pilih itu, dia pilih itu. Kita nak tengok pula dari segi pengundi matang ni, kita istilahkan matang lah. Anak-anak mungkin dia muda, dia orang kata penuh dengan apa, semangat api yang menyala dan sebagainya. Mak bapak dia orang pula kan. Bagaimana Pak Ya melihat, adakah generasi ini masih lagi akan kekal dengan faktor nak pilih ikut kulit, nak pilih ikut kaum, nak pilih ikut agama dan sebagainya? Itu kita nak tanya. Silakan. Saya rasa generasi tua pun dia berubah. Okey. Dia berubah kerana keadaan negara itu berubah dan teknologi juga berubah. Ini mempengaruhi mereka. Okey. Dan selain benda itu, anak-anak mereka juga turut sikit sebanyak mempengaruhi orang tua, memberi nilai-nilai baru dalam politik dan segala macam. Jadi ini sebagai contoh kita tengok PRU 14. Kalau daripada segi pengalaman politik di Malaysia ni,
kalau kata UMNO BN itu artinya susah nak digugat. Dia sudah berkuasa selama 61 tahun. Tetapi bagaimana selepas 61 tahun sudah artinya berapa? 3 generasi sudah kalah. Dan kekalahan BN ini hanya atas satu faktor saja, the korupsi. Itu yang paling penting itu. Okey. Jadi disu menunjukkan orang yang apa ni kita kata pengundi-pengundi tua ni pun juga berubah. Berubah. Sebab pada waktu itu generasi muda ni belum lagi menjadi pengundi. Dia orang jadi pengundi waktu ini PR15. Yeah. Jadi pada pandangan saya mereka juga berubah. Dia tidak boleh buat macam dulu. Sebagai contohlah, zaman dulu seperti mana kita doktor, letak songkok pun boleh menang. Menang sebagai kita kata calon UMNO. Ya kan? Tapi sekarang ni terus kata you tak songkok, orang yang berpelajaran tinggi belum tentu dia menang. Sebab dia punya nilai hidup sudah berubah. Ada juga yang bagi sekampit beras, gula, kopi, segala macam di RM50, RM100. Jadi itu sudah jadi satu new norm di dalam politik hari ini. Jadi pada pandangan saya, mau tidak mau daripada PR15 ini, selain pada yang kata tsunami daripada generasi muda, generasi tua juga ikut terbawa oleh arus ini. Ini yang bawa arus. Pak Yang menjawab bahawa jangan kata orang muda, generasi yang mature ini juga akan terbawa dengan perubahan ini. Sebab mereka generasi berumur ni yang tua ke berumur yang tu juga mewakili 49.9%. Yes. Orang muda bawa 39, bawa 50.1%. Bermaksud dia punya peranan keseimbangan tu di sana. So mereka pun boleh sementara kita kata orang muda, orang yang pernah mengundi banyak kali, yang 40 tahun ke atas ni pun kritikal. Belum jadi, especially yang bersara, mereka punya kritikal tu lain macam kali ni. Orang bersara, Dr. G kata kritikal dia lain macam. Kupas sikit Dr. G. Kenapa Dr. G merasakan orang bersara ni dia punya kritikal dia lain macam? Sebab dia berada dalam kerajaan, berkhidmat dalam 30 tahun, 35 tahun. Bila dia habis bersara, dia macam ambil satu kebebasan untuk express, bercakap ikut apa dia hendak. Dia dah pernah melalui. Dia dah tengok segala. Tadi kata integriti pemimpin bersih. Dia melihat benda tu dilalui, dia rasa macam muak. Dia penat. So dia nak buat satu yang baik. Itu saya kata yang besar tu yang bukan saja dia swasta, awam, swasta pun begitu juga. Mereka ada satu satu feeling. Macam mana kita kata orang muda nak berkorban, mereka pun berkorban juga, berkorban dalam benda lain. Dr. G, kita dah bercakap tentang anak muda, kita bercakap tentang golongan yang dah beberapa kali mengundi termasuk pesara apa semua. Now soalan saya, bagaimana pula kematangan parti yang bertanding? Kita dah bercakap lah. Matang ke pengundi muda, matang ke pengundi tua. Parti itself, bagaimana Dr. G melihat kematangan parti itu sendiri? Adakah parti kita di negara kita ni, parti-parti politik kita ni, pengundi dah bercakap soal macam-macam, tapi mereka masih lagi bercakap soal kopiah, soal songkok dan sebagainya. Silakan. Soal cepu emas ni. Macam saya sebutkan tadi, yang kata parti politik ini sebenarnya apa yang mereka perjuangkan. Hari ini kritik parti ini, besok dia berpeluk. At least kalau kita orang biasa, kalau kita rasa kecewa, kita tak cakap dengan dia untuk parti politik ini berubah setiap bulan juga. Hari ini nak balik, besok nak merujuk balik, besok nak bercerai balik. Lepas tu kata, besok kami takkan bergabung balik dengan gabungan ini dah. Saya nak semua saya catat, saya kata besok nak cakap serupa bikin. Kita bila kata macam tu, kan, sehari dua ni kita lihat bagaimana ada satu parti mengatakan tak mungkin kami akan bergabung dengan mereka. Tapi doktor dah catat Okey, dia simpan. Okey.
So, saya pun nak juga parti kita matang. Kematangan itu akan membawa kepada kelahiran pemimpin-pemimpin yang berkarisma. Yang utamakan negara, utamakan rakyat. Kalau tidak, last 4 tahun lepas ni, kita melihat pemimpin hanya pentingkan kursi masing-masing saja. Kematangan kita cakap rakyat kena matang undi, tetapi pemimpin kena matang. Ya. So saya nak melihat besok ni, kalau orang kata hang jadi, saya kata dari hang parlimen semua tu kan. Tak apalah, hang parlimen tu bukan satu perkara yang luar biasa berlaku di mana-mana negara. Tapi kali pertama kita mungkin akan saksikan berdasarkan kepada tinjauan-tinjauan, termasuk juga pemimpin-pemimpin kanan parti pun berkata mereka hanya dapat 112, bermaksud mereka sendiri pun tak yakin. Tak yakin akan dapat big majority lah. Hang. 112 tu bermaksud hang. Satu tu boleh hilang bila-bila masa. Walaupun sekarang undang-undang anti-lompat yang melarang suara tu keluar. Tapi balik kepada kalau begitu hang parlimen. Bagi saya, kalau hang parlimen wujud, kalau ada gabungan plus gabungan ataupun gabungan plus plus, saya tak kisah. Sebagai rakyat, itu tidak berlaku. Ditakdirkan berlaku begitu. Tetapi kalau ada bentuk kerajaan, kekalkanlah kerajaan itu. At least for the next 4 years, next mandat itu kekalkan. Jangan menyusahkan rakyat, jangan menyusahkan yang di Pertuan Agong pun. Kalau tidak, beliau baginda pun rasa susah. Ini susah. Sebab tadi Dr. G, sebelum kita start kita punya siaran ni, saya sempat berbual dengan Pak Ya. Pak Ya telah menimbulkan satu mengutarakan satu perkara yang nampak macam pelik. Tapi tak tahu, kita nak dengar. Boleh ni. Sebab kita bercakap tentang hang parlimen, bukan hang tua. Parlimen yang tergantung lah istilahnya. Okey. Sekiranya kita tidak mencapai ni, siapa ni nak jadi kerajaan ni? Berunding pun tak boleh apa semua, sedangkan kita kena bersidang Dr. G. Dalam tempoh tertentu kita kena bersidang. Jadi saya semua datang sini pun ada wartawan telefon. Mungkin skip bukan payah. Saya bagi beberapa scenario, iaitu gabungan plus gabungan. Gabungan plus plus. Dia kena bentuk kerajaan. Betul. Buat daripada bentuk kerajaan baru kita akan boleh bawa nama calon Perdana Menteri kepada tuanku. Kalau kerajaan ni tak bentuk, PM tak ada. Kalau PM tak ada, dia tak boleh memanggil sidang parlimen. Okey, saya berhenti di sana. Pak Ya ada satu benda dia nak utarakan. Pak Ya, tak boleh ni. Ke kiri tak boleh, ke depan tak boleh, ke belakang tak boleh. Tak ada Perdana Menteri ni. Apa Pak Ya? Cadangan Pak Ya? Dia saya tengok. Sekarang ni, akta lompat dah tak boleh. Secara individu. Sekarang dia tak perlu lompat. Sekarang ni, organisasi itu, parti itu sendiri, dia bergabung dengan yang lain. Untuk menubuhkan satu kerajaan. Jadi, artinya, kalau individu, kalau individu dia lompat, maka tubuh juga kerajaan, bukan? Sebab beberapa parti bergabung seperti yang pernah berlaku yang dulu. Okey. Tapi sekarang ni parti sama parti bersatu. Dan kita mesti ingat, tidak semua parti ni tidak mempunyai satu ideologi yang sama. Dia lain-lain. Kalau dengan PAS tu, dia dengan serban dia dengan segala macam. Dia mesti masuk. Dan UMNO pula cerita ketuanan Melayu segala macam. Yang PH pula katakan ada demokrasi lah, reformasi lah segala macam. Ini. Dan yang kalau katalah dengan pejuang pula, dia dengan Melayunya dan segala macam ini. Jadi apa yang berlaku pada pandangan saya, kalau ada semacam persetujuan antara parti-parti ini, iaitu horse trading. Horse trading. Okey. Jadi kita katalah PAS nak masuk, dia nak ambil PAS. PAS dia kata okey, aku mau ini untuk kementerian tertentu. Dia boleh letak. Sebab dia rasa dia ada the bargaining power dia ada. Yalah. So
parti lain juga akan begitu daripada Sabah ke Sarawak pula. Bang, dia kata, Sabah dan Sarawak kami dah 50 lebih kursi. TPM mesti bagi kepada kami. Bukan saja TPM, dia pun PM. Oh, dia pun PM boleh jadi. Dia mau jadi PM. Tak tolak bagaimana? Sebab dia lagi kuat. Jadi saya rasa balik kepada square one macam apa yang sudah berlaku sebelum ini. Pintu belakang. Pintu belakang apa ya? Jadi apa yang kita mau satu kerajaan yang kuat, yang stabil, tidak jadi stabil. Betul. Sebab tengok apa yang berlaku dulu. Kabinet 69 orang. Indonesia yang 17,000 pulau dengan 275 juta manusia, dia punya kabinet ni sekat sampai ber-30 orang. Tengok. So saya rasa ini satu artinya dari segi saya rasa daripada segi stability politik tidak ada, dan bila jadi tidak ada stability politik, maka akan berlaku apa nama inilah kemerosotan ni lah daripada segi apa nama loyalty orang pun menjadi satu soal jawab dia lah. Kualiti hidup rakyat akan kualiti hidup rakyat itu terjejas. Lepas tu selain daripada itu kita mesti ingat 2023 ini lebih kurang 80 negara di dunia ini akan menghadapi krisis makanan. Dan Malaysia salah satu negara yang terlibat. Sebab kita tidak ada suatu polisi yang kukuh terhadap food security. Jadi, kalau politik kita tak stabil, ekonomi kita merosot, dan krisis makanan, dan krisis lagi pula tentang hal iklim yang segala macam. Jadi, yang kita takut akan timbul kegelisahan di kalangan rakyat. Dia akan mengambil bentuk yang lain, iaitu jadi kerusuhan. Jadi barangkali lah pandangan saya ni agak luas sikit. Saya rasa untuk menstabilkan politik negara ni, kalau tengok selepas besok tidak ada suatu parti yang paling dominan, saya harap Majlis Raja Melayu bagi nasihat pada Duli Yang Maha Mulia Yang Penanggung, declare ini Mageran. Mageran? Mageran, dia lah Mageran. Sebab dia tidak ada stability. Yang jadi Mageran tahun 1969 kerana sudah tidak ada kestabilan politik. Kerusuhan. Ini kita banyak banyak masalah yang dihadapi oleh rakyat. Yang pertama, tidak ada satu kekuatan politik, sebab ekonomi kita merosot, direct investment keluar, dan itu lepas tu selain daripada ekonomi kita kalang kabut, hard security. Sekarang security kita kena ambil into consideration bahawa Malaysia dan Southeast Asia ini bukan artinya negara yang terpisah daripada konteks global politik. Ini sudah berlaku pergeseran yang kuat antara China komunis dengan Amerika, dan ini area yang paling sensitif. Jadi kalau kita tidak bijak, kepimpinan politik kita tidak bijak, barangkali kita ni akan masuk salah satu blok. Dan kita mesti ingat, kerajaan dulu sudah memberi lebih kurang 11 mega projek yang bernilai beratus bilion di Malaysia. China, kita hutang lagi itu. So Amerika tidak akan duduk diam. Kalau kita boleh selit sikit, bila Pak Ya kata it's about time untuk kita tubuhkan Mageran, kerana dah payah sangat ni nak bentuk kerajaan ni, siapa pula akan menerajui Mageran tu? Politician ke? Ahli korporat ke? Boleh bagi gambaran tak kalau katalah
Mageran ditubuhkan. Ya. Siapa pula nak mengetuai itu? Saya bukan ahli nujum. Tetapi pada pandangan saya, kalau lahir Mageran tidak boleh dipimpin oleh seorang ahli politik, tidak boleh. Dan mesti di luar. Artinya seorang boleh jadi pakar ekonomi ke apa, ataupun dia naik chancellor yang paling hebat ke apa semua. Pak Ya, try lah buat satu nama sikit bagi kita dapat gambaran. Kata saya lah, offhand saja. Saya cakap, okay. Saya rasa tu Hasan Marikan. Oh, contoh. Sebagai contoh, Hasan Marikan. Dia track record yang bagus, pernah jadi bos Petronas, berhenti dari situ, di Singapura, termasuk ambil dia. Dia salah seorang yang kita kata tokoh korporat dan kelas Mageran ni selalu berapa lama? Berapa lama Siapa dia? Mageran ni saya. Paling lama 5 tahun ya. Paling lama. Selalu kalau dulu Masa 69 tu? 69 2 tahun ya. 2 tahun saja. Lepas tu buat ada election balik. Lepas tu bila election 1974 tu. Itu buat itu. Lepas tu Mahiran tahun 71 Parlimen dah bersidang balik. Maknanya lebih kurang 2 tahun sajalah. Enggak, itu dah. Tahun lebih je. Dr. G, Pak Ya kata tadi kalau dah payah sangat kita buat Mageran. Kalau saya practicality-nya? Kalau saya balik kepada rakyat, buat pilihan raya baru. Apa dia? Buat pilihan raya baru. Buat pilihan raya baru. So biar rakyat kita kembalikan hak kepada mandat untuk rakyat membuat pemilihan baru. So tapi itu yang bagi saya the last resort. Saya nampak kalau keadaan tu pembentukan kerajaan menjadi semakin kompleks, rumit, tiada tiada keputusan mana-mana pihak. We back to square, balik kepada rakyat macam mana pernah berlaku di beberapa negara lain. Boleh Dr. G bagi contoh tak? Negara yang dia dah habis pilihan raya, tapi sebab tak payah buat lagi sekali. Ada? Boleh bagi contoh. Buat sekali ke pernah buat? Ya, dia pernah buat. Macam Israel dia pernah gagal dalam membentuk kerajaan 3-4 kali. Okey. Dia pernah buat pemilihan baru dalam memutus, sebab di sana kerajaan campuran juga macam kita belum wujud kemungkinan kita belum nampak lagi kemungkinan benda tu. Ada kes-kes tadi yang luar negara yang benda tu berlaku. Saya sangka kalau benda tu berlarutan, kalau besok worst come worst, saya rasa mungkin boleh selesai. Kalau worst come to worst, saya rasa dalam 6 bulan atau dalam kita mungkin kembali ke peti undi. Itu dia. Dua panel kita, Pak Ya kata kalau payah sangat buat Mageran. Mageran ni maknanya kau pun tak dapat, aku pun tak dapat. Istilah dia lah. Cari orang third party lah. Contohnya macam Pak Ya bagi contoh, Hasan Marikan lah jadi ketua. Biar dia kontrol apa semua kan. Lepas tu Dr. Mani pula kata kalau dah payah sangat tak boleh, tak mustahil. Tak mustahil akan buat sekali lagi pilihan raya, dan kita dah ada contoh di Israel di mana government dia orang tak dapat sangat, terpaksa diadakan pilihan raya. Macam Jepun pernah buat, pernah ada pilihan raya yang di India pun ada pernah. Diam tak diam tuan-tuan dan perempuan, 1 jam kita bersama dua tokoh ini. Saya pun rasa syok sangat lah. Kerana kita banyak dapat dimensi baru dalam pemikiran politik ini. Itu yang best kisah-kisah ataupun kisah yang kita angkat di Bebas News ni. Kerana tuan-tuan dan perempuan bagi tahu adik abang kakak-kakak bahawa kita ada satu channel bernama Bebas News yang membawa satu pendekatan ataupun satu poin yang kita mungkin tak pernah terfikir. Contoh, siapa terfikir kalau payah sangat buat Mageran? Contoh, siapa pernah terfikir bahawa kalau tak dapat bentuk kerajaan, buat sekali lagi pilihan raya? Benda tu pun dah ada. Baik, kita tinggal 5 minit tuan-tuan dan perempuan sebelum kita pergi the next session bersama Datuk Zaini Hassan pada malam ini. Kesimpulannya lah. Kita ada kesimpulannya. Dr. G. Manimaran, Jejaka Idaman Melaya. Tanya satu soalan. Kenapa Melaya tu? Orang lah bahasa-bahasa. Saja gurap. Dr. G. Manimaran, orang yang paling mendapat rebutan ni. Cerita sebagai seorang penganalisis pilihan raya, apa yang Dr. G expect ataupun jangka? Kalau diadakan sekali lagi dengan waktu singkat, kalau saya bertanding jadi senior manager lah.
Mana bertanding? Apa bagi saya orang bawah ni? Okey. Apa yang kita boleh expect? Beberapa jam lagi Malaysia akan mengundi. Silakan. Yang penting pastikan jari kita besok dikenakan dakwah kekal lah. Itu pasti wajib. Ya, betul. Jangan ketinggalan. Maknanya pergi mengundi. Pergi undi. Yang kedua, saya sangat berharap pilihan raya ini pilihan yang sangat teramat penting. Dalam keadaan orang kata mula itu belum wujud, macam kita bincang dalam sejam lepas ni, hang parlimen tak jelas, kata mana parti. Buat pilihan yang terbaik. Pastikan keluar dan mengundi dan memilih parti yang wakil rakyat. Wakil rakyat bukan parti, wakil rakyat. Wakil rakyat itu akan, sebab kita ni sistem wakil rakyat baru jadi parti dalam parlimen dan ataupun. Jangan ketinggalan. Pastikan benda itu lakukan dan buat, itu hak dan tanggungjawab. Setiap kita ni belanjakan, saya selalu setiap kita ni kita belanjakan RM48 untuk mengadakan pilihan raya. Oh, setiap orang RM48 kerajaan kena belanja. Saya, Syaril, Pak Yah, Datuk Zaini, semua. Yang lepas tu kita ada pandai-pandai semua kita belanjakan 1 bilion. Oh, iyalah. Daripada 21 juta rakyat tu, belanja 1 bilion tu, duit dari siapa? Duit kita. Iyalah. Mengapa kita nak bazirkan satu lagi bilion masa saya kata tadi? Jangan buat satu lagi bilion, bazirkan. Cukup 1 bilion ni, pilih kerja yang terbaik. Yang penting mandat. Jelas. Baliklah undi, di mana pun anda berada. Pergi dan mengundi. Pastikan memilih kerajaan yang anda rasa yang terbaik. Mantap. Untuk masa depan, 5 tahun, nak mengatasi masalah macam masalah yang disebutkan oleh Pak Yah. Security, food security, kerajaan, keselamatan, satu lagi daulat, martabat kita ni sekarang, semua satu dunia. Tadi saya kata satu dunia memerhatikan kita. Kita nak pelaburan itu. Betul. Pelaburan, ramai menunggu dan melihat. Jangan dia pergi ambil selat selatan, pergi tempat lain. Dia biar dia berhenti di sini sehingga dia berlalu di sini, kerajaan, peluang pekerjaan, kualiti hidup kita. Saya melihat selepas COVID, mungkin ramai akan setuju kita punya kualiti hidup kita dah merosot. Dari segi kesihatan, pendidikan, makanan, kita makan lebih kurang. Makanan yang kita makan di order di kedai restoran yang kita order e-hailing system tu ada yang macam tak ada kualiti, setengah masa pun tak masa penuh. Actually kita semua tak sedar, kita punya life of quality life tu, kualiti kehidupan kita dia dah ke belakang. Kerana COVID sekarang. Sebab tu kita memerlukan satu kerajaan yang stable, yang boleh memberi keperkhidmatan yang bertenaga kepada rakyat. Itu yang saya ingat tu tuan-tuan dan puan-puan, pesanan Dr. G. Manimaran. Bila kita mengundi, kita menggunakan wang RM50 tau. RM50 tu wang kita tu. bukan boleh kita makan berapa hari. Kan jangan ingat tak pergi undi tak apa, RM50 tu. Tapi yang lebih penting, macam Dr. G kata, untuk memastikan kesinambungan ini bukan sekadar pangkah tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar pangkah, kerana ini pilihan raya yang sangat-sangat, I can say mother of all election lah. Sebab kita ada misi yang penting untuk 5 tahun akan datang. Pak Yah, orang lama yang telah berapa kali dah mengundi kata? Sejak tahun berapa ya? 57, lepas tu 74, 64. Oh, dia betul 64 mengundi. 64. Pak Yah, Tuhan memberikan kuasa sekali lagi pada Pak Yah ni untuk mengundi berapa jam daripada sekarang. Pesanan kepada penonton Bebas News dan juga mereka yang menyaksikan program tersebut kita. Pada hemat saya lah, selepas menjadi pengundi beberapa kali, saya melihat perubahan dalam pemikiran rakyat dan juga dalam keadaan negara yang berubah. Jadi PRU 15 ini lebih kritikal bagi seluruh rakyat, tak kira bangsa. Jadi kalau kita salah pilih, kalau kita salah pilih parti ataupun calon, dan kita tidak meletakkan kepentingan rakyat itu mengatasi kepentingan individu, ini yang penting.
kepentingan rakyat. Bila kepentingan rakyat itu, dia mesti lihat bukan saja daripada segi bangsa dia, tetapi keseluruhan rakyat Malaysia ni. Jadi dunia sudah menjadi suatu kita a big village. Apa yang berlaku di negara lain juga menyentuh kehidupan kita di sini. Jadi dengan demikian, pada pandangan saya, oleh sebab kalau banyak krisis yang dialami oleh rakyat hari ini, juga kerajaan yang tidak stabil selepas PRU14, maka rakyat kena pasti pilih yang terbaik. Bila pilih yang terbaik itu bukan pilih yang terbaik yang bagi kepada dia satu kapit beras. Tidak. Ini untuk anak cucu ni. Politik katakanlah, kalau politik beras hanya untuk 2 minggu. Habislah satu kapit beras. Tapi kalau kita salah pilih calon, maka calon ini yang kita pilih itu, dia berjaya, dia boleh makan sampai 5 tahun. Yeah. Wahai kita yang memilih dia. Tapi kalau dia tidak memiliki tanggungjawab yang menjaga kepentingan rakyat dan negara, kita yang susah. Baik, itulah tuan-tuan dan perempuan, 1 jam lebih yang sangat menarik. Jangan lupa selepas ini kita ada next second session. Siapakah tetamu dia? Kita tunggu. Saya akhiri. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan kerana 1 jam yang sangat bermakna setia bersama kami. Saya akhiri temu bual kita ini dengan kata orang tua-tua. Saya petik kata orang tua-tua sikit. Kalau hendak bermandi manda, carilah teluk, carilah pantai. Kalau nak cari pemimpin negara, pertama elok, kedua pandai. Selamat mengundi Malaysia. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.